Dari sudut asas sosial budaya ni memang budaya kita orang Melayu ni suami akan bekerja lah kan. Kalau mak bapak pula sebut mak dulu. Bapak kita dulu ni akan keluar pergi bendang, ada yang pergi menoreh getah, ada yang usaha pergi ke laut sebab nak dapatkan penghasilan untuk kehidupan dia, nak bagi nafkah kepada anak isteri dan sebagainya. Itu satu. Dalam masa yang sama, dari sudut sosioekonomi hari ni pula agak sikit berbeza bila kebanyakan benda melambung tinggi. Dan dari sudut keadaan tu juga berlaku apabila ada kesan kepada aspek ni, taraf pendidikan juga. Apabila wanita-wanita ni mengaji pandai, wanita-wanita ni fokus di sekolah kan, dan mendapat kita kata CJ yang baik, dan kemudian pergi ke pasaran pekerjaan. Kadang-kadang isteri tu lebih ekonomi kalau isteri tu bekerja compare to lelaki yang mungkin tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Bukan semua lah, tapi mungkin itu berlaku. Dan sehingga menjadikan apa yang kita sebut sebelum ni kita panggil housewife kan, Datuk? Housewife iaitu suri rumah tangga. Tapi sekarang ni dah wujudnya apa yang disebutkan sebagai house husband, iaitu sura rumah tangga. Kalau tadi suri rumah tangga, yang ni sura rumah tangga, saudara, saudari, dan lawan ni nak jadi saudarai. So maksudnya apa? Maksudnya wujudnya keadaan di mana isteri bekerja, suami duduk di rumah menguruskan makan, ada yang memasak, ada yang basuh baju, pi pekering kan, semualah. Dia cuci rumah, dia cuci tempat tidur. Yang isteri pergi bekerja, suami duduk di rumah pula. Kalau yang suami macam tu kira okey lah kan, dia jaga makan semua. Ada yang bila isteri bekerja, dia duduk rumah, isteri balik, kita mana makanan saya? Pun ada juga. Jadi bagaimana syarak Datuk melihat tentang isu ini, yang walaupun asalnya tanggungjawab itu tanggungjawab suami, tapi berlaku dalam keadaan hari ini isteri menggalas tanggungjawab untuk mencari rezeki di luar, suami duduk di rumah. Kalau sebahagiannya menggunakan tanggungjawab untuk menggalas, menyusun rumah tangga, dan sebahagiannya mungkin tidak menyusun rumah tangga. Apa pandangan Datuk tentang situasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Panjang soalan. Okey. Sebelum tu, tanggung bewak hidup ni, lama tak dengar perkataan ni. Dia tak mudah pasal dia cakap belakang. Kalau bewak mampu tak apa. Sebab tu kalau orang Melayu kata tanggung bewak hidup, dia tak ada belakang, dia cakap tanggung. Tapi tak apa. Okey, panjang soalan Ustaz Nazim ni, tapi tak apa. Yang mana kalau nak terlepas, kita peringat balik. Yang pertama, saya dalam apa benda dalam Islamic study ni, kita nak kena bagi gambaran tau. Pertama saya nak masuk intro bagi jelas. Kita dah jelas. Masalah nafkah tanggungjawab suami. Full stop. Nafkah tanggungjawab suami. Kalau satu suami tu duit dalam bank dia ada 150 ringgit. Isteri dia duit dalam bank ada 150 juta. Tetap tanggungjawab suami dia. Tak berubah. Suami dia kata, amboi, 150 juta duk minta aku bagi makan lagi. Tak boleh. Tetap wajib suami dia bagi makan dia. Tetap wajib suami dia yang membayar rumahnya. Tetap wajib kepada suaminya memberikan pakaian kepadanya. Seperti mana yang layak bagi dirinya dan kadar kemampuan suaminya. Ini perkara yang fakta dan tetap. Kekayaan isteri tidak merubah. Tanggungjawab nafkah berada di atas bahu isteri. Berada di atas bahu suami. Tidak berubah. Kalaupun isteri dia kerja besar dengan keizinan suami dia. Suami dia kerja bawah ya. Sapu sampah ya. Isteri dia kerja pejabat gaji 50,000. Suami dia awak balik 1,500. Isteri dia belanja apa pun tak mau. Nak beli ayak pun RM1.50 pun main duit. Kata. Suami dia tak boleh kata, hang gaji besar pada aku untuk minta ke aku. Tak boleh kata. Duitku juga. Duitmu, duit aku juga. Itulah slogan isteri dalam masalah nafkah. Supaya clear. Nampak macam orang lelaki kita Allah kan. Okey, bila tuan-tuan faham bab ini, hak ni hakim-hakim ni faham dah. Saya nak cerita ni yang duk tengok ni.
Bila faham bab ni, kita kena faham next tentang senario yang lain. Wih, lama tak cakap bab nikah ni. No. Saya dulu USM pensyarah munakahat. Kami mengaji dengan Dr. Uqlah. Okey, Muhammad Uqlah. Okey. Begini. Kita buat senario angkat nikah. Tadi pasal kata angkat nikah al-aqdus sahih, angkat yang sahih akan yatarattabu alaihi athar. Akan ada kesan pada angkat yang sahih. Okey. Bila dia katalah satu orang lelaki A kahwin dengan seorang perempuan. Ahmad kahwin dengan Fatimah. Angkat nikah. Selepas angkat nikah, kalau kita kata dengan angkat nikah saja Ahmad wajib bagi nafkah pada Fatimah. Fatimah pun angkat nikah dah tahu. Jangan kena ingat 1,500 pergi kat aku sebulan ataupun 2,000. Tapi yang Fatimah ni balik duduk rumah dia. Orang tanya mana bini hang kahwin? Aku pun tak tahu pergi mana. Aku pun tak tahu. Lepas tu telefon isteri dia. Mari balik rumah. Dah. Hari ni nak pergi jalan dengan kawan. Dia langsung tidak boleh menguasai isteri dia. Dia dah ada isteri teringat malam-malam nak tidur dengan isteri dia. Tak nak. I dah kerja sibuk. Tuan-tuan bayangkan, kalau keadaan seperti begitu, tidakkah lelaki itu hanya menjadi hamba kepada akad tu? Akad tu tidakkah hanya scam kepada dia? Yang menyebabkan dia wajib bayar nafkah pada satu orang, sedangkan dia tidak dapat apa-apa benefit. Betul tak? Tuan-tuan clear dah ni? Maka dengan itu, akad mesti mempunyai kesan. Salah satu kesan yang paling besar ialah ihtibas tadi. Isteri terikat dengan suami dan wajib taat kepada dia dalam perkara yang ma'ruf, yang mana berkaitan dengan soal rumah tangga mereka. Kalau suami kata tak boleh keluar daripada rumah, bagi menguruskan rumah, dia tak boleh keluar. Kalau suami kata kepada dia, aku ingin menggaulimu sekarang, dia mesti menerima pergaulan itu, hubungan seks itu, kerana ia telah akal itu telah menghalalkannya. Jika tak, dia jadi scam saja untuk lelaki ini. Nak bagi faham tu orang sekarang kot dia faham kenapa sehari dia kata orang perempuan ni nanya saja apa kahwin. Dan kahwin ni dia tak boleh berlaku dengan paksaan. Pri perkahwinan itu hendaklah both side, lelaki dan perempuan itu bersetuju untuk berkahwin. So dia bukan cekup tengah jalan, wah balik mai hang jadi bini aku. Tak. Ni nak cakap bahasa kampung. Kau dah jadi isteri aku. Tak. Dia mesti mempunyai proses di mana dia bersetuju untuk menjadi isteri. Dia tidak boleh dipaksa untuk menjadi isteri. Setelah dia bersetuju, berartinya dia bersetuju lelaki inilah yang qawam di dalam rumah tangganya. Lelaki inilah yang akan menguruskan rumah tangganya. Okey, setelah kita jelas hal ini, barulah kita boleh timbulkan tentang satu isu yang sekarang di negara seperti Malaysia ni orang dah tak timbulkan. Tapi pada awal-awal dahulu isu ni panas di kalangan para fuqaha, iaitu wanita bekerja, isteri bekerja. Bukan soal wanita tu bekerja, no issue. Tapi isteri bekerja. Kerana bila isteri bekerja tu, dia terpaksa mengimbangi antara urusannya dengan suami dan urusannya di tempat kerjanya yang dia terikat. Umpamanya dia jadi doktor, umpamanya. Dia sentiasa kena tak ada malam. Suami dia perlukan dia pada waktu malam. Bagaimana? Adakah? Dan ia akan memberikan banyak kesan. Salah satu perkahwinan itu supaya lelaki itu dapat menjaga dirinya daripada tercebur dalam perkara yang salah dengan adanya isteri yang sah. Sekarang isteri tak ada umpamanya. Dia duduk di rumah, dia nak bercakap dengan wanita, nak bermesra, isterinya tak ada umpamanya.
Tengok-tengok mana isteri aku pergi ya. Ni saya pergi berjalan dengan kawan, pergi London 5 minggu. Pandai-pandai lah abang minum. Bolehkah begitu? Maka tentu tidak boleh. Dengan itu, untuk isteri yang nak bekerja, pertama, dia mesti mendapat persetujuan suaminya. Izin. Jika suaminya tidak bersetuju, dia tetap keluar bekerja, maka gugur nafkahnya. Kerana dia telah mengingkari dalam hal ehwal rumah tangga. Kerana dia yang setuju daripada awal nanti kau tu jadi suami dia. Bukan dia dipaksa. Melainkan jika ada syarat yang diletakkan di dalam akad. Aku boleh berkahwin dengan kau dengan syarat, aku tetap boleh bekerja. Suami bersetuju. Jadi al-muslimun inda syurutihim. Orang Islam kekal di atas syarat mereka. Itu pun fuqaha bincang banyak tentang masalah syarat-syarat yang seperti ini. Tapi tak apa. Kalau tak ada perjanjian dalam akad, tiba-tiba isteri dia dapat kerja, dia kata, I nak pergi kerja. Walaupun duit gaji dia tak kena bagi pada suami dia, tetapi itu boleh menggugurkan nafkah. Itu satu senario. Tapi senario yang lain, bagi terbalik-balik. Sekarang ini, bukan dia nak pergi bekerja. Suami dia, dalam bahasa sastra tadi culas, dalam bahasa sastra yang lebih tinggi balok, dia tak mau pergi kerja. Suami dia tak mau pergi kerja. Orang tabang pergi kerja. Dia macam tu kan. Apa? Kasim bukan masa Kasim Baba. Kasim Baba. Ya. Ya, maksudnya dia tulang dia kata, tulang rapuh kan. Nak bekerja takut reput tulang dia dalam lagu dia. Maksudnya pemalas. Kalau sekiranya suaminya tidak membelanjakan lagi nafkah padanya. Suami tak bagi nafkah. Maka tidak menjadi kewajipan pada isteri untuk taat kepadanya. Ataupun menyerahkan diri kepadanya. Tadilah, nafkah lawannya kewajipan taat sebagai isteri. Nafkah tak ada kewajipan taat sebagai isteri. Cumanya, mungkin berlaku senario yang lain. Kalau saya terlepas, Ustaz Azim sebut balik. Suami ni nak pergi kerja. Dia kata, abang nak pergi kerja apa? Gaji abang 1,500 ya. Baik, saya ambil kerja. Saya gaji 6,000. Dia kata, mana boleh, aku suami kena pergi kerja. Tak, kok mana pun kalau abang pergi kerja, saya pergi kerja, siapa nak jaga anak-anak? Lah ni abang ambil tugas jaga anak-anak ni. Ni pun kos juga. Suami kata, aku nak kena bekerja, sekali orang kata apa, aku jantan tak kerja. Kan? Dia kata, tak apa, saya pergi kerja. Dia bukan kewajipan kau. Tak apa, kita tolong-menolonglah masalah ni. Itu pilihan isteri dia dengan persetujuan isteri dia. Sedangkan suaminya nak bekerja. Kalau dalam hal yang keadaan itu, kalau dia yang bersetuju, tak apa. Tapi kalau suami dia kata sebaliknya, gaji kau lebih banyak daripada gaji aku, lebih baik aku duduk di rumah kau yang pergi kerja. Tidak boleh. Walaupun gaji isterinya kalau kerja 50,000, gaji dia kalau kerja 1,500, tetap yang wajib bekerja ialah suaminya. Tapi kalau suaminya benarkan dia bekerja, tak apalah kau gaji 50,000, aku gaji 1,500, kita keluarlah bekerja. Dan isteri dia balik membawa 50,000 itu tanpa memberi kepadanya. Adakah ada hak untuk dia tuntut peruntukan itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Melainkan ada persetujuan lain di kalangan mereka, di antara persetujuan sesama pentadbiran keluarga. Tak boleh. So ini adalah beberapa senario kalau terlepas Ustaz Nazim bagi tahu. Kerana tadi
Soal qawam berkaitan dengan bima anfaqu min amwalihim. Dengan apa yang telah mereka belanjakan daripada harta mereka. Demikian nafkah anak-anak dan seterusnya. Dia tak boleh kata bila anak dia, abah minta duit nak makan. Bibi minta kat mak kau lah, mak kau duit banyak pada aku. Tak boleh. Mak kau gaji sampai berapa banyak yang duk minta kat aku. Tak boleh. Kan? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bima'ruf. Wajiban bapa. Ini perkara yang sepakat di dalam hal yang seperti ini. Tak tahu kalau terlepas, tak nazim ni. Ya Allah. Cukup kah? Okey, terima kasih.